sebelum al-iradah. ثم يجب له تعالى سبع صفات تسمى صفات المعاني وهي القدرة والإرادة المتعلقتان بجميع الممكنات. Tu semalam pun dah sebut, sifat iradah bertakluk dengan perkara yang mungkin sahaja, tidak bertakluk kepada perkara yang wajib dan tidak bertakluk kepada perkara yang mustahil. Faham? Tidak bertakluk kepada perkara yang wajib dan tidak bertakluk kepada perkara yang mustahil. Seperti mana qudrat. Qudrat tidak bertakluk kepada perkara yang wajib dan juga tidak bertakluk dengan perkara yang mustahil. Sebab iradah ini semalam dinyatakan iaitu sya'nuha at-takhsis. Sya'nuha apa? At-takhsis. Kemudian at-takhsis itu ditafsirkan dengan apa? Takhsis takhsisu mumkin bi ba'dhi ma yajuzu lahu alaih, yajuzu alaih. Macam contohnya sifat, contohnya apa? Contohnya benda yang mustahil. Benda yang mustahil ni apa? Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Mustahil ni apa? Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Sesuatu yang tidak boleh digambarkan oleh akal akan kewujudannya. Maka sebab itu kalau ditanya secara mughalatah, adakah boleh Allah berkehendak untuk mewujudkan benda yang mustahil? Faham? Adakah boleh Allah Ta'ala berkehendak untuk mewujudkan benda yang mustahil? Maka kita kata perkataan mewujudkan dengan perkataan mustahil adalah dua benda yang bertentangan. Dan tidaklah merupakan kekurangan apabila sesuatu itu tidak bertakluk dengan perkara yang bukan takluknya. Macam contohlah mudah. Contohnya mata. Mata ni dia punya takluk dia. Takluk dia tu maksudnya perkara yang boleh didapati oleh mata adalah image. Mata ni dia punya fungsi dia, takluk dia adalah image, benda-benda yang image. Itu fungsi mata. Kalaulah mata tak boleh mendengar, adakah mata itu rosak? Rosak. Mata dia ni tak rabun lah, sebab suara yang kuat pun tak dengar. Betul tak ayat tu? Betul, tak ada kaitan. Faham? Tak ada kaitan. Samalah juga. Jadi soalan tadi itu soalan pada perkara yang tak ada kaitan. Macam ini Dr. Zakir Naik lah sebut tentang ada satu orang kawan dia yang bertanya, siapakah yang mencipta Tuhan? Siapakah yang mencipta Tuhan? Maka dia tanya kawan dia, ataupun dia tanya orang yang bertanya tu lah, kamu ada satu orang kawan bernama John, dia kata, dan John ni kalau dia mengandung, John ni mengandung. Kalau dia mengandung, dia akan dapat anak apa? Ke kawan ni kata, mungkinlah laki ke perempuan. Itu ditanya lagi sekali. Kamu ada seorang kawan bernama John. Kalau John ni mengandung, dia dapat anak apa?
Sebut lagi, mungkin lelaki ke mungkin perempuan. Tanya lagi sekali, kamu ada seorang kawan nama John, faham John? John ni lelaki. Jadi soalan dapat anak apa tu tak dituju kepada lelaki. Soalan tu jadi tak betul, faham? Soalan tu jadi tidak betul. Sebab lelaki ni adalah satu makhluk yang tidak mengandung. Samalah juga soalan siapakah yang menjadi Tuhan tu, maksudnya orang yang bertanya tu tak faham Tuhan tu apa maksud dia. Faham? Bila dia tak faham Tuhan tu apa maksud dia, sebab tu tanya soalan tu. Tuhan ni adalah sesuatu yang uncreated, sesuatu yang tidak dicipta. Faham? Itulah Tuhan. Jadi bila dia tanya soalan siapa yang menjadikan Tuhan, maknanya dia tak faham Tuhan tu maksudnya apa. Faham? Siapakah yang menjadikan Tuhan yang tidak dicipta? Ayat tu betul tak? Siapakah yang menjadikan Tuhan yang tidak dicipta? Jadi kamu mengiktiraf Tuhan tidak dicipta, kamu tanya soalan siapakah yang menjadikan Tuhan? Itu maksud dia. Samalah juga dalam masalah ini. Dan bukanlah, macam saya sebut tadi lah, bukanlah sesuatu itu akan diaibkan kalaulah pada dirinya kekurangan perkara yang memang syan dia tidak ada benda tu. Contohnya ayat ni lah, si Abu ni, dia ni bagus, muka kacak, belajar bagus, khidmat rajin, tapi dia ni tak keluar haid. Faham? Jadi tapi tu, bila kita dengar soal ayat tu, bila disebut ayat tapi tak keluar haid tu, seolah-olah membayangkan jenis dia tu adalah jenis yang keluar haid kan. Jadi tapi ni hanya digunakan pada keadaan yang mana benda tu memang asalnya jenis begitu tapi tak ada. Bagi tapi. Faham? Kalau tidak, perkataan tapi itu digunakan bukan pada tempatnya. Faham tak? Begitu kefahaman dia. Jadi begitulah faedah kita mempelajari ta'alluq qudrat dan iradah, bahawasanya ia tidak berta'alluq kepada perkara yang mustahil. Dia hanya berta'alluq kepada perkara yang mungkin, kerana mustahil adalah perkara yang luar konteks daripada qudrat dan daripada iradat. Okey? Habis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada lagi perbahasan yang panjang, tapi tak perlulah. Yang semalam tu saya sebutkan sudah memadai. Faham? Semalam yang saya sebutkan memadai. Pada ta'rif itu sendiri sebenarnya sudah terhimpun tafsiran bagi iradah menurut ahli sunnah wal jamaah. Semua perkataan yang saya bawa tu berdasarkan nukilan daripada ulama. Di dalamnya kalau dipecah-pecahkan, dibahas-bahaskan, maka sebenarnya di dalam itu terdapat kait-kait yang mengeluarkan tafsiran ataupun i'tiqad tentang makna iradah di sisi selain daripada ahlus sunnah wal jamaah. Misalnya kita kata iradah ini adalah sifatun zaidah kan. Ada aliran yang lain yang mengatakan iradah ini bukanlah sifat yang mustaqil bagi Allah. Yang mereka kata iradah ini adalah ilmu Allah. Ilmu dengan iradah ni benda yang sama. Faham? Tak, ilmu benda lain, iradah benda lain. Faham tak? Sebab itu dia ada sifat ilmu, lepas tu dia ada sifat iradah. Bila diasingkan, maksudnya dia adalah dua benda yang tafsirannya berbeza. Tapi ada yang mengatakan sama.
Kemudian qadimah misalnya. Iradah ni sifat yang qadimah. Ada yang mengatakan sifat iradah ni adalah sifat iradah ini adalah hadithah. Maka dalam ta'rif itu sebenarnya cukuplah untuk kita mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan al-iradah di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang poin yang kedua semalam sebut, kita memetik daripada matan Jawharatul Tauhid, qudratun iratun wa ghayyarat amran wa ilman wa ridha kama thabat, kan? Jadi iradah ini dia bukanlah ridha. Faham? Iradah ni dia bukanlah ridha. Ridha benda lain, iradah benda lain. Jadi sebab itu iradah ini dia bukan maksudnya Allah suka. Bukan. Dan semalam saya dah sebutkan 4 aksam ihtimalat. Boleh berlaku pertama atau kedua atau ketiga ataupun keempat. Dan di sisi kita iradah dan masyiah adalah benda yang sama. Faham? Al-iradatu wal masyiatu syai'un wahid, adalah perkara yang sama. Bila dalam Al-Quran kamu jumpa wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin, itulah maksud iradah yang dinyatakan dalam kitab tauhid. Kerana iradah maksudnya adalah taksis. Sebab itu qad yuridullah bi syai'in wa lam yardahu. Terkadang Allah Ta'ala beriradah sesuatu perkara tetapi dia tidak redha dengan benda itu, seperti kufurnya Abi Jahal, Abi Lahab. Matinya Abi Lahab dalam keadaan kufur, itu adalah terta'alluq padanya iradatullah, tetapi lam yarda bihi. Faham? Sangat penting ni membezakan ni untuk kita keluar daripada belitan yang terbelit dengannya oleh Mu'tazilah. Oleh kerana Mu'tazilah menyatakan benda itu adalah sama, maka mereka terpaksa buat bukan buat istisna lah, maknanya kena buat makhlas, jalan keluar. Jalan keluar macam mana? Jalan keluar apabila mereka tafsirkan iradah itu dengan makna Allah nak, Allah suka. Jadi benda-benda yang syar ni, benda-benda yang buruk, Allah suka juga ke? Tak, dia kata tak. Benda-benda yang buruk ni tidak tertakluk padanya iradatullah. Maknanya benda-benda buruk, maksiat ni semua dia berlaku sebab manusia yang cipta benda tu. Kita dah ulang banyak kali kan, mereka mengatakan begitu. Dia nak apa? Ada exit, jalan keluar daripada iskal tu. Kalau begitu macam mana? Maka kita kata iradatullah dengan ridha Allah dua benda yang berbeza. Tidak ada satu zarrah pun atas muka bumi ini yang terlepas daripada iradatullah. Iradatullah perlu difahami dan ditafsirkan dengan baik. Baca dia punya burhan dia, membarahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma qadara wujudi ismi ta'ala bil qudrati wal iradati wal ilmi wal hayati bal annahu law intafa shay'un minha lama wujida shay'un min al hawadith. Ya, itu mudah. Kalaulah ternafinya sesuatu daripadanya, maka tak adalah hawadis. Sebab hawadis ini dia tak akan wujud bila melainkan bertakluk dengannya kudrat. Kita telah sabitkan kudrat tu ada dan hawadis tu ada, maka ia menunjukkan adanya kudrat, adanya iradah. Sama juga semua benda hawadis yang wujud, tidaklah wujud ia melainkan telah tertakluk padanya iradatullah. Maksud kewujudan hawadis itu menunjukkan ada irad, ada murid. Ini cara ahli kalam punya hujah lah. Dia sebenarnya kalau hujah yang Al-Quran gunakan, disuruh tengok je kewujudan benda yang kat luar ni,
dengan pelbagai aneka. Faham? Wa fil ardi qita'un mutajawirat. Di atas bumi yang sama dikeluarkan pelbagai bunga, berbagai buah, pokok, rasa, warna. Dia punya kaedah logik dia, bila ada satu benda dia berbeza-beza. Faham? Contohnya kan buku. Cuba tengok buku ni color lain, potongan lain, cutting lain, kertas lain. Ini lain pula, ini lain, ini lain, ini semua lain. Faham? Kelainan ni kelainan tidaklah wujud melainkan kerana ada apa? Ada taksis daripada orang yang mempunyai iradah. Faham? Manusia lah. Kita tengok benda ni beza pun kita tahu ini hasil daripada penentuan daripada kehendak. Faham? Perbezaan ni wujud sebab ada kehendak lah. Yang cutting macam ni, dia nak buat macam ni. Faham? Kewujudan benda ni menunjukkan wujudnya murid belakang ni. Belakang buku ni ada murid. Bagaimana pula dengan aneka ragam sejuta satu perbezaan yang kita nampak ni? Kalau benda tu dia berlaku satu je, mungkinlah kita kata dia berlaku secara semula jadi kan. Tapi kalau dia berlaku dengan potongan berbeza, bentuk yang berbeza, kehalusan yang berbeza, maka tidaklah perbezaan-perbezaan itu melainkan dia menunjukkan kepada di belakangnya ada sahibul iradah. Faham? Sahibul iradah. Siapa sahibul iradah tu? Maka datang Nabi bagi tahu sahibul iradah tu namanya Allah. Faham? Nama bagi Tuhan tidak dapat diketahui melalui jalan akal. Siapa? Nama. Betul tak? Dia diketahui melalui jalan nakal. Siapa? Nabi lah bagi tahu. Datang Nabi bagi tahu Tuhan ini Allah, nama dia. Tetapi akal dia boleh pandu bahawasanya mesti ada belakang itu super power. Cuma dia tak tahulah super power itu siapa. Sebab itu Rasul datang bagi tahu super power itu adalah namanya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Dan ada sifat-sifat Rabb itu yang mana manusia boleh nampak dengan dia kias je. Dia tengok depan dia ni, maka dia boleh kias. Dia boleh keluarkan nama, dia boleh keluarkan sifat apa? Sifat-sifat Rabb. Contohnya dia nampak kan depan mata dia pelbagai tumbuhan dengan pelbagai bentuk, pelbagai image. Maka Rabb itu bersifat dengan musawir. Musawir. Maknanya daripada pandangan mata dia tengok pelbagai image, menunjukkan bahawasanya Rabb itu bersifat musawir, iaitu yang membentuk. Yang membentuk. Dan lain-lain lah. Sebab itu dalam Al-Quran, dalam rangka nak mengukuhkan iman, dia suruh tengok alam. Faham? Tapi tengok alam untuk sampai kepada Allah, maka dia akan sampai. Macam contoh kan, inna fi ikhtilafil laili wan nahar, inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahar. Kemudian ayat apa? Waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Bukankah Allah Ta'ala menarik perhatian manusia untuk berfikir bahawasanya wujudnya perbezaan ni dia menunjukkan ada yang rancang. Faham? Kalau benda itu tidak ada yang merancang, dia tak mungkin wujud perbezaan sampai. Kalau bahasa ni, tak tahulah berapa banyak bahasa, tak termasuk yang dah pupus. Jadi perbezaan tu menunjukkan ada sahibul iradah yang mahu perkara itu berlaku. Kalaulah benda-benda yang depan mata pun kita tak boleh menafikan wujudnya sahibul iradah bagi buku ni kan. Maka bagaimana alam itu tak luas. Maka itu yang dimaksudkan. Kalaulah bukti bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan iradah,
Sebab semua benda yang wujud sebelum itu telah bertakluk padanya iradatullah. Tidak ada sesuatu pun yang terlepas daripada iradatullah. Tidak ada. Asalkan benda itu wujud, maka padanya telah bertakluk padanya iradatullah. Okey? Allahu Akbar. Cuma dia masuk perbahasan lain lah. Dia masuk perbahasan lain yang menimbulkan waswasah. Syaitan ditimbulkan waswasah. Iaitu, okey, kita belajar bahawasanya sesuatu itu adalah berlaku dengan iradatullah. Maka mengapakah ada yang senang, ada yang susah, ada yang kena azab? Jawapan ringkas dia, kalau orang ada iman, dia tak tanya soalan itulah. Jawapan ringkas dia cukuplah dengan firman Allah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Faham? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak ditanya tentang apakah yang Allah buat, dan manusia ialah yang akan ditanya. Samalah juga ayat wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Allah Ta'ala tidak menzalimi hamba-hambanya. Sebab zalim ni adalah dinisbahkan apabila kita tasarruf sesuatu luar daripada keizinan. Benda yang bukan kita punya, barulah orang tu dipanggil zalim. Tapi kalaulah tasarruf itu pada benda yang dalam bidang kuasa dia, dia punya, dia cipta, maka perkataan zalim itu adalah salah penggunaan dan nisbahnya. Allahu Akbar. Bas. Ayat yang seterusnya, la tablughuhul awham wa la tudrikuhul afham wa la yushbihuhul anam. Okey, kita tengok satu persatu. Pertama, perkataan la. La ni, la apa? La nafi lah, semua orang tahu. Kemudian tablughuhu. Tablughuhu ni fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Fi'il mudhari'. Okey, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni bila didatangkan dalam ilmu balaghah kata fi'il mudhari' yufidul istimrar. Apa dia? Yufidul istimrar. Seperti mana firman Allah, innallaha wa malaikatahu, ini hari Jumaat, banyakkan selawat. Betul hari Jumaat ini? Mana tahu hari ini hari Jumaat? Apa bukti hari ini hari Jumaat? Pak Wazi pernah tanya dulu. Mungkin dulu-dulu datuk nenek kita salah kira hari ke? Menyali falsafah lah. Jadi orang yang belajar falsafah lama-lama dia ragui diri dia. Betul ke aku ni ada? Sampai tak apa. Dia banyak sangat fikir sampai dia meragui kewujudan diri dia. Nampak macam selalu digambarkan orang pandai ni, ahli sains lah, rambut serabai kan. Rambut serabai. Seperti siapa tu? Albert apa tu? Kenapa dia tak sempat nak potong rambut dia kot? Digambarkan begitu dengan beruban dia. Jadi hari ini hari Jumaat, selawat. Jadi tablughu ni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yufidul istibrar. Kemudian bila nafi digabungkan dengan fi'il mudhari', maka dia apa? Dia menghasilkan nafi mutlak. Ini yang Syekh Said Fudah sebut. Nafi mutlak. Dia ada beza la tablughuhul awham dengan lam tablughuhul awham. Faham?
Kalau orang kata lam ya'ti Zaidun, Zaid tidak datang, dia menafikan madhi. Maknanya Zaid ni tak datang lah, sampai sekarang ni tak datang lah. Tapi ayat lam ya'ti Zaidun, tak semestinya dia akan datang, dia pun akan tak datang. Tak. Kalau ayat lam ya'ti lah. Lamma ya'ti dia lagi takkid. Sampai sekarang ini Zaid belum datang. Itu lamma ya'ti. Lam ya'ti dia tak datang. Pernah dia melakukan perbuatan tidak datang. Tapi ayat lam ya'ti ni tidak semestinya mustaqbalan pun, secara istimraran pun dia juga tidak akan datang. Tak. Tapi kalau ayat yang memberi faedah istimrar ni, maksudnya menafikan secara mutlak, perkara itu ternafi langsung daripadanya. Jadi itu kekuatan perkataan tu, kekuatan perkataan Imam Tahawi. Nak sebutnya kekuatan perkataan Imam Tahawi, la tablughuhul awham. Maksudnya nafi itu secara mutlak. Tidak maknanya bila-bila pun, secara berterusan, secara mutlak, la tablughuhul awham. Faham? Kemudian yang diatafkan dengannya samalah, la tablughuhul awham wala tudrikuhul afham wala yushbihuhul anam. Faham? Itu semua tafsiran dia sama. Sebab apa yang kita iktikad pada Allah ni benda yang sabit dan mustamir. Dia bukan beriktikad benda yang hal, benda yang madhi, benda tak, mustaqbal tak. Dia adalah iktikad, sebab benda iktikad dia tak berubah. Dulu, kini dan selamanya, kalau nisbah kepada masa manusia. Faham? Apa yang diiktikad, benda itulah yang sabit dan dia tidak akan berubah. Itu yang ingin disampaikan. Kemudian waham ni pula makna dia apa? Waham. Panjang Syekh Saiful dah bahaskan. Masya Allah. Okey, tak sempat dah. Tapi esok kita akan bahaskan waham ni. Apakah yang dimaksudkan dengan waham? Kita belajar waham dalam konteks ilmu usulul fiqh, iaitu kita ada ilmun, zannun, syakkun, wahmun, kan? Itu istilah yang ma'ruf. Bila ilmun 100%, bila zannun atas daripada 50%, kalau syakkun 50-50, kalau waham bawah lagi daripada itu. Jadi adakah waham yang dimaksudkan di sini adalah waham menurut istilah tersebut? Tak. Dan apa implikasi dia dan apa kesan dia daripada mentafsirkan dengan makna istilah dengan mentafsirkan dengan makna yang betul dari segi lughah. Jadi ambil dulu yang ni. Jadi Syekh telah memetik waham ni daripada kamus lughah, iaitu lisanul Arab.
Ibnu Manzur Ibnu Manzur. Jadi kita ambil maksud waham adalah al-wahmu min khataratil qalbi. Min khatarati al-qalbi, jamaknya adalah awham. Jamaknya awham. Jadi tafsiran dia, ambil dulu tafsiran dia. Mudah faham. Maka tafsiran ni kata Syekh, fal qalbu mahma khatara lahu khawatir wa mahma dhahaba fi at-takhayyul wa at-tamathul fa innahu la yablughu adh-dhati al-ilahiyyah wa la yusharifu dhalika aidan. Fal qalbu mahma khatara lahu khawatir wa mahma dhahaba fi at-takhayyul wa at-tamathul fa innahu la yablughu الذات الإلهية ولا يشارف ذلك أيضا. لا يبلغ الذات الإلهية ولا يشارف ذلك أيضا. Ini penting tafsiran ni. Biasa ni tafsiran ni dia akan menafikan banyak perkara yang menjadi terbabas dalam akidah. Jadi la tablughu hu tu, yang dimaksudkan hu tu adalah zat Allah. Jadi zat Allah ni kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi zalika. Maksudnya apa sahaja takhayyulat wa tawahhumat. Orang tu dia takhayyul tentang zat Allah, zat. Macam ni bentuknya, bentuk ke, berjisim ke. Maka semua waham itu tak boleh mencapai, sehingga tak boleh capai pun kepada zat Allah Ta'ala. Sebab itu kita tidak ditaklifkan memikirkan zat. Kita ditaklifkan untuk apa? Untuk mendatangkan rasa keagungan kepada zat. Kita nak rasa besar sesuatu, tak semestinya kita kena tahu dia punya mahiyah dia. Memadailah manusia mengecapi athar. Jadi yang kita rasa sekarang ni dia panggil athar qudratillah, athar azamatillah, athar jalalillah. Manusia oleh kerana dia lemah, maka cara dia nak dapatkan rasa kebesaran Allah, dia kias. Kurang kata tengok ni. Kalau kamu tengok benda ni besar, maka sangat hebatlah pencipta dia. Itu lebih mudah akal manusia untuk dia dapatkan. Selain daripada itu, dia punya anwarat tu yang nak masukkanlah hati dia, maka manusia dibekalkan dengan ibadat. Kau buatlah ibadat sampai Allah Ta'ala rahmati dan anugerahkan inkisyafat, mukasyafat. Sepatutnya tak boleh, tapi ibadat ni lah dia punya bekal dia. Zikir, maka Allah akan turunkan kepada manusia sehingga ma'rifatullah yang ada pada satu orang berbeza dengan orang yang lain mengikut mujahadah dia. Mujahadah dia. Tapi kalau nak guna waham sendiri, nak pergi kepada zat, maka la tablughuhul awham. So kita ini yang ditaklifkan adalah apa? Kita ditaklifkan apa? Beriman. Beriman. Bukan kita ditaklifkan berfikir pada zat. Kalau manusia ditaklifkan untuk berfikir pada zat, kalau dia tak boleh tahu hakikat zat Allah dia masuk neraka, maka semua orang masuk neraka. Faham? Tetapi Maha Suci Allah, dia tidak taklifkan kita mengetahui zatnya. Dia taklifkan kita bertakhalluk, beriktikad dengan kesan-kesan daripada keagungannya. Maksudnya kena ada rasa kebesaran Allah, keagungan Allah dan lain-lain. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah.